Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, satu lagi video head to head mengenai perlawanan yang akan dilalui oleh Sabah FC pada 31 hari bulan ni. Iaitu Sabah selaku tuan rumah akan menentang Melaka United. Second round Liga Super di mana untuk perlawanan pertama telah dimenangi oleh Sabah FC sewaktu mereka beraksi di Stadium Melaka. So, apa pun guys, sebelum tu jangan lupa untuk like, subscribe dan share aku punya channel ni ya. So, macam biasa, untuk head to head mana-mana head to head video aku ni, aku akan menjemput kamu untuk membuat prediction kamu mengenai pasukan mana yang bakal menang, kalah ataupun seri pada perlawanan ni dan berapa gol yang bakal dijaringkan oleh mereka dan aku akan shout out nama kamu di ulasan perlawanan mengenai pasal kedua pasukan ni lah. So again, ingin aku bagi tahu kamu sini, so siapa-siapa yang ingin menyertai prediction ni dan ingin melihat nama kamu berjaya meneka perlawanan ni, kamu boleh letakkan prediction kamu di ruang komen di bawah. Tapi dengan syarat lah, satu individu satu prediction saja, tidak boleh letak dua ataupun tiga prediction. So make it adil lah untuk semua orang ah. So ya, itu saja yang aku mau beritahu kamu. So jom kita teruskan. Ini adalah kedudukan terkini untuk Liga Super setelah pasukan-pasukan lain menghabiskan perlawanan ke-13 dan juga ke-12 mereka, di mana Sabah masih lagi mengekalkan kedudukan mereka di tangga kedua, telah mengutip sebanyak 28 mata. Dan Melaka sekarang berada di tangga ke-7 dengan mengutip sebanyak 16 mata. So jom kita lihat perlawanan terakhir bagi 5 perlawanan terakhir bagi kedua-dua pasukan yang membawa mereka kedudukan mereka yang terkini setakat ni. So ini adalah 5 perlawanan terakhir untuk Sabah dan juga Melaka, di mana Sabah telah mengutip sebanyak 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kalah dan menjaringkan sebanyak 22 gol setakat ini dan bolos sebanyak 12 gol. Manakala Melaka telah mengutip sebanyak 2 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan, membuat 17 gol dan juga bolos sebanyak 15 gol. So kalau kita tengok sini, apa yang aku mau kongsi di sini adalah lately Melaka punya prestasi, especially 4 perlawanan terakhir mereka cukup cemerlang, cukup bagus sebenarnya. Di mana untuk menentang, contoh kemenangan menentang Selangor, seri dengan JDT dan of course PJ City seri juga, dan Penang mereka membelasah Penang sebanyak 4-1, di mana Sabah waktu menentang Penang telah membelasah Penang sebanyak 4-2. Walau macam mana pun, satu benda yang mengejutkan di mana Melaka telah tewas pada perlawanan menentang Sarawak United sebanyak 3-2. So itu satu benda yang mengejutkan lah. Tapi apapun, selepas menentang Sarawak tu dimulakan dengan JDT dan diakhiri dengan Penang, nampak prestasi pasukan Melaka ni berbeza. Macam diorang telah menjumpai formula macam mana pasukan mereka sepatutnya beraksi. Dan antara individu-individu yang membawa rekod cemerlang Melaka selepas 4 perlawanan terakhir ni adalah 3 individu ni yang bagi aku memang tiba-tiba trio ni naik sebenarnya. Diorang kerap menjaringkan gol lagi. Itu Emmanuel Oti, Ifidayo dan juga Solinorde, di mana ketiga-tiga pemain ni telah combination gol diorang adalah sebanyak 7 gol yang telah mereka berjaya lakukan di sepanjang 5 perlawanan terakhir mereka. Wah, so not bad sebenarnya tu. Satu pencapaian yang cukup bagus. Satu lagi nama yang aku nak mention sini adalah Adriano jugalah. Adriano pun adalah salah satu individu pemain input mereka yang menyumbangkan gol juga di dalam 5 perlawanan terakhir ni. Di mana Sabah, untuk tim kita Sabah, di sepanjang 5 perlawanan terakhir, satu individu saja yang menjaringkan banyak gol, iaitu Pak Tesu sebanyak 4 gol. Yang lain tu datang dari play-play yang berbeza lah. So, benda yang menarik untuk dikongsikan, kerisauan juga sebenarnya. Pasal walaupun aku tahu Sabah beraksi di Stadium Likas, di mana di Stadium Likas sendiri kita telah melihat 3 kekalahan sebenarnya lah kalau kita tengok. Kita bawa balik perlawanan sebelum ni, iaitu menentang Negeri Sembilan, menentang Selangor dan menentang JDT. So adakah Melaka mampu untuk mencatatkan 4 kekalahan di Stadium Likas? So itu akan menjadi persoalan dan bakal terjawab selepas perlawanan ni lah. So
Uh, Antara benda-benda yang lain lah yang aku ingin kongsikan dan membuat tanda tanya aku, adakah Sabah akan menurunkan kesebelasan utama mereka, akan menurunkan kesemua pemain import kita, dan adakah Badrul Bakhtiar fit enough untuk memegang kembali uh, peranan beliau sebagai kapten untuk pasukan Sabah. Itu aku dah pasti. Aku sudah cek di Sabah official page sendiri apa semua di orang punya website tidak dinyatakan lah even news-news yang dikeluarkan oleh nama-nama besar seperti bernama ataupun makan bola apa semua pun tidak mencatatkan atau tidak menyatakan mengenai status terkini mengenai player-player Sabah yang tidak beraksi untuk menentang pasukan Petaling Jaya hari itu. So ini persoalan dah yang aku sendiri ingin tahu apa jawapan dah. So uh, kalau kita tengok sekali lagi apa yang terjadi pada 5 perlawanan terakhir ni, again aku boleh katakan walaupun Sabah beraksi tanpa kelibat pemain-pemain kesebelasan utama mereka, walau macam mana pun pemain-pemain gantian sub kita mampu beraksi atau memberikan corak permainan yang bagus, masih mampu untuk menjaringkan gol dan juga mampu untuk again macam ucap pada video ini mampu untuk memberi saingan kepada kesebelasan utama pasukan Sabah di mana terbukti sewaktu menentang PJ City lah ramai pemain gantian dan juga anak jati Sabah lah especially beraksi untuk perlawanan ini tidak convincing untuk separuh masa pertama tapi dah tahu apa jadi pada separuh masa kedua apa jampi OKS pakai tiba-tiba player-player Sabah beraksi dengan cukup cemerlang dan juga berbeza lah satu corak permainan yang cukup berbeza yang selama ni aku tak pernah nampak aksi sebegitu. So again sekiranya Sabah menurunkan pemain seperti again seperti Altolinos ataupun Maxius Musa, Hanafi Tokyo bagi aku masih mampu untuk meneruskan perjuangan Sabah untuk menentang Melaka ni. Tapi sebaiknya aku personally kalau boleh kesebelasan utama Sabah diturunkan untuk perlawanan ni lah. Pasal aku ada cakap video ni pemain-pemain sub Sabah patut diturunkan untuk menentang pasukan yang mempunyai intensiti yang cukup rendah. So kita tengok Melaka di sini adalah salah satu pasukan tersebut juga yang layak untuk OKS menurunkan pemain-pemain tersebut. Tapi apa yang aku risaukan di sini adalah aksi atau performance pasukan Melaka untuk 5 perlawanan terakhir ni bagi aku cukup cemerlang. Sekiranya prestasi begini mereka lakukan di awal permulaan Liga Super ni aku pasti mereka akan berada di top 5. So itu adalah persoalan. Adakah Melaka mampu untuk meneruskan prestasi 5 perlawanan terakhir mereka untuk menidakkan kemajuan pasukan Sabah bagi perlawanan ke-13 ni ataupun Sabah sendiri telah memberi keyakinan untuk meletakkan sekiranya kesebelasan utama tidak mampu turunlah untuk meletakkan pemain-pemain yang telah beraksi untuk PJCT tersebut dan pemain-pemain yang beraksi untuk PJCT tersebut telah mendapat suntikan semangat ataupun motivasi yang mereka sendiri mampu untuk membawa Sabah untuk mendapat 3 mata seterusnya dan memenangi perlawanan seterusnya. Itu antara persoalan yang aku ingin tahulah yang aku mencari jawapan dia. Jadi guys, apakah keputusan terakhir di antara kedua pasukan tentang perlawanan yang bakal berlaku pada 31 hari bulan ni? Walaupun aku rasa pada video ni aku banyak sebenarnya memuji prestasi pasukan Melaka 5 perlawanan terakhir mereka di mana tonggak pemain import mereka telah beraksi dengan cukup cemerlang membantu menjaringkan gol especially Manuel Oti 2 gol, Ifidayo 3 gol, Sony Nordi 2 gol membuatkan mereka telah menjaringkan sebanyak 7 gol dan juga Adriano sendiri pun telah menyumbangkan beberapa gol untuk pasukan Melaka di 5 perlawanan terakhir ni. Bagi aku again prestasi Sabah waktu menentang JDT tu walaupun beraksi tanpa menggunakan tonggak utama Sabah tidak perlu kita tidak boleh kita pandang ringan jugalah. Itu adalah satu perlawanan yang cukup bagus, aksi pun cukup cemerlang bagi aku, so membuatkan aku ingin meletakkan sebanyak percentage kemenangan ataupun prediction lebih kepada pasukan Sabah sebenarnya itu sebanyak 53% dan 48% untuk pasukan Melaka. So ini adalah percentage yang paling dekat pernah aku bagi di sepanjang aku buat perjalanan video head to head ni. Kerana lagi sekali aku tidak tahu siapa yang bakal diturunkan untuk beraksi di kesebelasan utama pasukan Sabah untuk perlawanan menentang Melaka ni. Adakah pemain-pemain yang tidak beraksi menentang PJ City itu cukup
fit enough untuk berada di kesebelasan utama? Itu menjadi persoalan aku. Dan seterusnya, walaupun aku puji aksi cemerlang pemain gantian pasukan Sabah sewaktu menentang PJ City, again prestasi 5 perlawanan terakhir Melaka ni cukup bagus. Disebabkan again lagi untuk kombinasi pemain import mereka nampaknya telah menemui sentuhan mereka, telah mendapat klik mereka, especially untuk bahagian hadapan, dan itu risaulah. Aku risau sebenarnya. That's why kenapa keyakinan aku untuk perlawanan ini tidak cukup tinggi, dan apa yang membantu untuk aku meletakkan persentase lebih sedikit untuk Sabah adalah kerana Sabah beraksi selaku tuan rumah pada perlawanan ini. Itu, dan aku yakin juga pemain ke-12 Sabah akan turun perlawanan ini memberi sokongan. So itu adalah reason kenapa percentage ini lebih kepada pasukan Sabah FC. Terus terang aku ucap, aku risau. Memang aku risau perlawanan ini. Ada dalam hati aku ada kemungkinan juga Sabah FC akan mendapat seri. Kalah bagi aku tidak cakap mustahil lah. Chances untuk kalah tu memang ada juga sebenarnya. Tapi untuk mendapat seri itu sebenarnya yang lebih apa yang aku predik lah. Cuma again aku tetap mahu kemenangan untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni. So again guys, apa prediction kamu? Aku juga ingin tahu, dan aku juga ingin melihat nama-nama baru yang berjaya meneka untuk prediction perlawanan ni. So jangan lupa letakkannya di ruang komen di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang, itu video ulasan mengenai perlawanan ni. Assalamualaikum.